saya dah ajar semua dan kita nak fokus pada soalan je lah. Okay, kita nak fokus pada soalan je hari ni. And untuk soalan 6A, saya rasa saya ada bincang untuk tiga-tiga, functional, positional dengan chain isomer. Betul? Alright. So, kita tengok yang double bond. Yang double bond, saya dah bincang untuk functional. Kalau tak silap saya dah bincang untuk functional. So, saya nak tengok chain isomer je. Okay. Azim duduk seorang ke Azim? Yeah. Alright. So, chain isomer pun gelak kat kawan pun tu. Alright, so chain isomer untuk this one senang. Kita nak kekalkan kedudukan 5 carbon tersebut. Sayang, kita kekalkan kedudukan 5 carbon tu dan kita hanya ubah kedudukan hanya ubah rantai carbon tu. So, double bond saya akan kekal di carbon pertama. Saya hanya ubah satu lagi carbon duduk di carbon tengah. So, pilihan carbon saya sekarang kalau teacher letak 1, 2, 3, 4. Satu lagi carbon tu boleh duduk di carbon mana? Is it? Tiga atau dua. 3 atau 2. 3 atau 2 pun boleh jadi, pun boleh betul sebab 3 dan 2, dua-dua kat sini masih tak cukup ikatan, masih boleh pegang ikatan lagi. Okay, so stage 3 boleh duduk pada carbon kedua kamu, lengkapkan dengan hidrogen yang betul, make sure bilangan hidrogen kamu betul sekali lagi, dan that is the chain isomer untuk orang di atas ini. Okay, that is the chain isomer. Positional isomer lagi senang. Positional isomer kat sini, saya hanya perlu ubah kedudukan double bond. So double bond kamu boleh berubah daripada carbon pertama jadi carbon kedua. Like this. Okay. So maksud saya berubah kedudukan 1, 2, 3, 4, 5. So saya bergerak daripada carbon nombor 1. Sekarang dia duduk pada carbon nombor 2. Okay, dia duduk pada carbon nombor 2. Boleh tak teacher ubah lagi like this? Boleh kah? Saya kata boleh. Yang lain? Boleh. Azim kata boleh. Kenapa Azim banyak muka weh? Sebab ada 3 screen ke sebab komputer saya ke? Kan betul? Azim ada 3 screen kan? Tak apa. Alright. So, balik kepada yang ni. Boleh atau tak boleh? Sabila kata boleh. Sabila kata boleh. Saya rasa tak boleh, madam. Basit kata tak boleh. Boleh. Basit kata tak boleh sebab apa? Sebab dia sama je. Kedudukan cuma beza kedudukan tu je. Kalau Dia balik sama dari je kan. segi dia sebenarnya masih Dari duduk pada segi- carbon kedua. Betul? Betul. Tapi dia kena kira dari kiri atau kanan. Carbon kedua. These two things adalah sama. So, kalau kamu tanya saya salah ke? Dia tak salah tapi dia sama. So tak boleh lah sebab dia benda yang sama. Bila saya kata kita kira nombor, kalau kamu perasan saya kira nombor, kadang-kadang saya akan kira 1, 2, 3 daripada kiri. Kadang-kadang saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5 daripada sebelah sini lagi. Siapa kata saya kena start mesti macam ni? Saya boleh start kira dari kiri, saya boleh start kira dari kanan, saya boleh start kira dari atas, bawah, tak kisah. Janji rantai yang saya kira adalah rantai karbon paling panjang. Siapa kata saya kena start kira dari kiri sahaja? Tak ada. Alright, tak ada konsep yang kamu wajib kira daripada kiri, kanan atau atas atau bawah. Tak ada. Kamu boleh kira daripada mana-mana dengan syarat dia mesti rantai karbon paling panjang dan dengan syarat functional group kamu kena dapat nombor terendah. Kenapa untuk struktur bawah ni kita akan start kira daripada sini? Kenapa saya start kira daripada sini? Sebab saya nak double bond saya dapat nombor paling rendah, nombor 2.
kalau saya still kira daripada sini, alright, double bond saya akan dapat nombor 3. Cikgu saya ajar dulu nombor 2 dengan nombor 3, nombor 2 paling rendah lah. Saya tak tahulah kalau tadika hampir 3 tu lagi besar daripada 2, tak tahulah. Alright. Tapi cikgu saya ajar 2 lagi kecil daripada 3 lah. So 2 tu menang lah. Dan bila 2 tu menang, kita akan ambil kiraan nombor atas ini. Alright, kita akan ambil kiraan nombor atas ni. Bawah ni salah lah. Bila kita kata positional isomer, just nak ingatkan kamu semua bila saya kata positional isomer, saya bukan nak benda tu berubah daripada kiri ke kanan atau dari atas ke bawah, tak. Saya nak ubah kedudukan. So, bila saya kata saya nak ubah kedudukan, macam mana nak tengok kedudukan tu sebenarnya berubah? Nombor. Guna nombor tu. Kalau dia duduk pada nombor yang berbeza dan kedudukan dia berbeza. Make sense? Ingat ya, flexibility untuk nombor tu akan bergantung pada kedudukan functional group. Functional group kena dapat nombor paling rendah. Okay? Make sense? Alright, ingat ya, so dua-dua ni sama. Thank you, Basit. Okay, next. Untuk yang ni. Yang ni, kita akan ada chain isomernya. Okay, saya akan ada chain isomernya. Tak ada apa daripada 5 carbon, saya hanya pendekkan je lah. So chain isomer yang ni senang, daripada 5 carbon saya boleh pendek jadi 4 carbon sahaja. Okay. Alright, setuju Saya ada lagi soalan. Yang ni, yang saya bagi ni, structure A ni. Dan sekarang saya nak kamu compare dengan structure B. Sama atau lain? Sama. Basit kata sama? Sama. Saya dengar sama tapi tak tahu siapa. Sama. Sama, Soleha kata sama. Sama. Nadira kata sama. Fatin? Sama. Sama, betul. Alright, sebab untuk atas kita akan start kira dari sini. So CH3 akan duduk carbon nombor 2. Yang ni, saya akan kira daripada sebelah lagi. I will start from here. Dan yang paling penting kamu akan perasan, CH3 tetap duduk carbon nombor 2. Dan untuk soalan ni, sayang, saya nak buktikan yang kita tak semestinya hanya bergerak straight. Bila saya kata straight chain, bukan straight macam ni weh. This also can be a straight chain. My straight chain over here means saya hanya perlukan rantai paling panjang yang tak putus. This is also rantai paling panjang kamu. Nampak? Siapa kata mesti dari kiri ke kanan, kanan ke kiri? Siapa kata dia mesti kena lurus weh? Saya tak kata dia kena lurus. Straight chain dalam kimia adalah rantai karbon tu tak boleh putus. Alright? Dan kita akan pilih rantai karbon yang paling panjang yang tak boleh putus. Yang tu betul lah. Sama juga kedudukan dia takkan berubah. Kalau dia duduk 2 dan kalau kamu kira betul, dia tetap akan duduk 2. Alright? 1, 2, 3, 4. Dia tetap akan duduk pada karbon nombor 2. See that? Alright? So, berhati-hati dengan position yang kamu kata berubah tu, position takkan ubah. Alright? Kalau nombor dia sama, bermakna position dia sama. Berhati-hatilah. Alright? Kena pandai guna nombor ni. Nombor merah yang saya letak 1, 2, 3, 4 ni conteng je dalam exam. Tak ada masalah, tak malu lah. Okay? Hampa selalu kadang-kadang takut malu lah, teacher segan lah. Saya takut salah, saya tak takut malu. Saya takut tak dapat markah je. Okay? Alright. So, positional isomer untuk soalan ini. Ada tak positional isomer? Tak ada saya rasa madam sebab saya kena brain ni. Betul? Alright. Tak ada. Apa yang Basit tak boleh brain tu betul lah. Alright. Memang tak ada. Sebab tu, bila tak ada, okay, untuk soalan teknik menjawab sebab soalan tanya chain, soalan tanya positional, soalan tanya functional. Bila positional isomer tak ada, jangan tinggal dan tak jawab. Yang tu nama tak jawab. So bila tak ada, tu
Tulislah no positional isomer. Tulis. Jawab soalan tu, tak ada. Tulislah tak ada. Alright. Dan kenapa tak ada? Yang ni, kita dah jelaskan dah kenapa dia tak ada. Alright, sebab bila saya ubah CH3 ni sayang, CH3 akan duduk pada carbon yang sama. Sebab tu dia tak ada. Sebab hang ubah macam mana pun, dia still duduk pada carbon yang sama. Dia tak ada positional isomer. Okay. Boleh? Okay. So, ingat kedudukan berubah. Bila kita kata position berubah, kedudukan berubah. Bukan kedudukan yang kamu nampak dari mata kasar. Bukan daripada kiri duduk kat kanan. Bukan. Main dengan nombor. Alright. Nak kira nombor dari mana? Branches atau substituent atau functional group yang terlebih tu. Alright. Your substituent ke, your CH3 ke, your functional group OH ke, your double bond ke. Orang-orang tu kena dapat nombor paling rendah. So kamu akan kira supaya diorang dapat nombor paling rendah. Itu adalah kiraan yang betul. Okay. Tak ada kiraan, tak ada konsep yang kamu mesti kena start dari kiri atau tak ada konsep yang kamu mesti kena start dari kanan. So jangan risau pasal itu. Okay. Untuk yang ni pula chain isomer, easy. Alright, saya ada 4 karbon kat sini. 1, 2, 3, 4. Saya ada 4 karbon. Chain isomer saya jadi 3. Double bond O takkan ubah tempat. Okay. Rantai saya jadi makin pendek. Daripada 4 jadi 3. CH3 mesti kena duduk tengah. Ingat dia mesti kena duduk tengah. Kita setuju dah untuk yang tu. Supaya rantai dia memang jadi pendek. Okay. So that is my chain isomer. Daripada 4 karbon berubah jadi 3 karbon. Asyik straight chain dari kiri ke kanan bila nak pandai ampun ni. So kita 3 karbon tu boleh bergerak daripada COH, daripada karbon ni bergerak. So sekarang macam mana nak tahu rantai yang paling panjang? Macam mana kita nak cari rantai yang paling panjang? Nampak sekarang saya duduk kat junction. Saya boleh terus untuk dapat karbon, saya boleh turun bawah untuk dapat karbon. So bila kamu ada junction, ada pilihan jalan, saya selalu bagi tahu kat budak, kamu berdiri kat tengah-tengah tu kamu ada pilihan jalan. Pilihlah jalan yang paling panjang. Siapa kata dia mesti kena pergi straight? Tak ada. Hang boleh pusing, hang boleh corner. Masih rantai yang paling panjang. Nampak? Alright? Ingat dia tak semestinya bergerak hanya straight macam tu. Dan dalam exam tak keluarlah yang straight tu sayang. Okay? Apa kelas duduk bergerak straight je, tak best. Alright? So, carbon nombor 1 mesti adalah carbon yang pegang functional group kat sini lah. Carbon yang paling rendah, that is your number 1, that is your number 2, that is your number 3. So, kamu nampak ni rantai paling panjang kamu. 3 carbon. Yang ni adalah branches. Branches duduk carbon nombor 2. So that is your chain isomer. Kesian kat Aisyah. Aisyah duk keluar line dia tak okey ni. Saya kena tanya Aisyah duk mana. Okay. So that is your chain isomer over here. Settle. Soalan saya sekarang sama juga. Alright. Positional isomer. Ada atau tak ada? Dapat ke? Ada yang dapat? Tak ada juga ni. Basit kata tak ada juga. Ada yang dapat? Tak ada. Tak ada kan? Tak dapat kan? Macam mana pun tak dapat kan? Sebab one of the reason adalah functional group COOH. Functional group COOH is a very special functional group. Sebab carboxylic acid ni, dia dah pegang 2 ikatan double bond O. Dia dah pegang 1 ikatan single bond OH. Dengan kata lain, dia hanya tinggal 1 lagi ikatan sahaja. Betul? Alright. Dengan kata lain, carbon COOH mesti sentiasa carbon nombor 1. Dan bila dia mesti carbon nombor 1 sayang, dengan kata lain, dia mesti carbon yang duduk kat tepi. Sebab dia dah pegang 3 ikatan. Dia dah pegang 3 ikatan. Alright, dia dah pegang warna merah tu 3 ikatan dah. Dia hanya tinggal 1 je. So 1 tu je yang boleh sambung dengan carbon. Alright, carbon belakang ni sambung macam mana, dia tak kisahlah. Tapi yang pasti dia tu boleh sambung 1 je. Okay, so dia mesti sentiasa carbon number 1. Dia mesti sentiasa duduk tepi. Dan bila dia sentiasa duduk tepi, dalam positional isomer, untuk carboxylic acid, kita tak boleh ubah dia lah. Alright, bila saya tak boleh ubah dia, saya boleh ubah siapa? Saya boleh ubah CH3. Saya boleh ubah kedudukan branches. Tapi branches saya pun tak boleh nak ubah sebab rantai saya hanya 3 carbon. Lainlah kalau rantai saya panjang lagi.
Alright, lainlah kalau saya ada carboxylic acid yang panjang lagi. Katakan teacher ada carboxylic acid like this. Alright, lukis. Saya nak positional isomer dia. Alright, saya nak positional isomer dia. Please. Senang je. Saya nak positional isomer dia. Madam, Ya? CH3, CH2 tu kan, kalau tak nak expand tak apa ke? Kalau tak nak expand tak apa. Kalau as long as kamu nampak. Saya satu je. Tak nak expand tak apa. Dengan syarat betul. Hang tak confident, hang expand. Tu je. Okay. Kalau Azim rasa confident, Azim rasa selesa tak expand, boleh. Azim malam-malam buat apa Azim? Hang ni masuk kelas mata macam, saya rasa mata saya kecil dah. Mata hang ni. Buat homework malam-malam. Betul ke buat homework? Ke main game? Tak, saya tak suka main game. Apa bila time kelas, line tak okey teacher, data habis dia main. Tapi bila main game tu, line tiba-tiba macam okey. Data macam unlimited tiba-tiba. Apa double standard ke kat kita orang? Okay. Fatin? Fatin to left. Alia? Tak dengar suara Alia lagi hari ni? Alia, macam mana nak dapat positional isomer dia, Alia? Ubah apa? Alia mana, Miss? Alia Hang lah sebab Hang buka mic. Alia you. Seorang lagi saya nak bagi Ayuni je lah. Senang sikit. Ya, Alia. Position. Positional isomer ubah apa sekarang, Alia? Alia ubah apa? Ubah position carbon. Banyak karbon ni. Karbon mana? CH3. Sama je. CH3 tepi atau CH3 bawah? Alia akan start kira dari mana? Alia akan start kira daripada karbon kiri atau COH kanan? Carbon kiri. Kamu start daripada sini. Tapi siapa functional group sekarang? COOH. So saya kata functional group kena dapat nombor paling? Satu. Ya. So kena kira dari siapa? Dari COOH. So dia pegang nombor 1. Okay. Nombor 2. So kat nombor 2 tu ada pecah jalan, ada pilihan jalan. So pergi straight atau turun bawah? Straight. Straight. Sebab? Pergi straight, betul. Sebab? So Ifan? Yes, Miss. Pergi straight. So kita ada pecahan jalan kat sini. Lepas tu Alia kata pergi straight. Sebab apa pergi straight? Sebab kita nak launch kan. Sebab kita nak yang longest panjang. Kalau pergi straight dapat 2 carbon lagi. Kalau turun bawah dapat 1 carbon je. Thank you.
Next. Ifan juga. Macam mana positional isomer kamu, Ifan? Saya ambil CH3 tu pergi kat 3. Pergi kat Saya carbon ambil nombor 3. CH3 ni yang duduk pada 2 sekarang. Senang, kita pindahkan dia, alright, pada carbon nombor 3. So carbon 2 ni dapat balik hidrogen dia satu. COOH kekal. So number pada COOH, kalau keluar soalan COOH untuk saya senang. Sebab COOH mesti carbon nombor 1. Alright. Sampai bila-bila pun COOH mesti carbon nombor 1. 1, 2, 3, 4. Okay, rantai masih sama, cuma sekarang CH3 kamu sekarang tak duduk pada carbon nombor 2, CH3 kamu duduk pada carbon nombor 3. Dan yang ini kita masih kira sebagai positional isomer sebab rantai sama panjang 4 carbon, rantai sama panjang 4 carbon, tetapi kedudukan CH3 berubah daripada carbon nombor 2 bergerak ke carbon nombor 3. Nampak? Okay. Hello, okay? Alright. So, tak ada masalah untuk ubah position kalau dia hanya adalah CH3. Boleh. Siapa kata position mesti ubah functional group? Tak ada. Kalau functional group tak boleh ubah, kita ubah substituent. Okay? Kalau tak ada, like this case, kita ada keadaan yang di mana kita tak ada positional isomer, jangan tinggal tak ada jawapan lah. Jawablah no. Alright? Sebab soalan tanya. Jangan tinggal sebagai tak jawab. So, kalau tak ada, tulis tak ada. Alright? Dalam exam biasanya dia akan tanya soalan yang memang ada lah. Alright, dalam exam biasanya dia akan tanya soalan yang memang ada. So jangan risau sangat. Kena tulis reason tak? Sorry? Kena tulis reason tak? Kalau tulis? Kena tulis reason tak kalau cakap no? Tak payah. Unless dia minta. Alright, unless dia minta. Reason untuk isomer jarang. Isomer biasa memang dia keluar untuk kamu lukis sahaja. Kamu jarang kamu kena explain lah. Okay, tak ada masalah. Alright, untuk soalan 7 ni kita ada ABC. Saya bagi, sebab saya bagi extra 2. So saya ada C4H10O. Saya ada C5H10 kalau tak silap saya. Dengan C5H10O. Betul ke? Okay. 3 ni ABC. Nak bincang yang mana? Kamu pilih dulu. Yang mana kamu tak confident? C. Azim? C. Azim kata C. Azim menang lah. Siapa first come first serve lah. C. Kita bincang C5H10O. So let's see. Soalan pertama saya, Azim. C5H10O, Azim dapat berapa isomer? Azim dapat berapa structure? 5. Azim dapat 5. Ada yang dapat lain daripada 5? Nadira dapat 5 juga. Guna jari pun jadi dapat 5 ke semua? 7. Dapat 7. Nadira dapat 7. So kita ada 7 kat sini. Yang lain? Saya dapat 6. Fatin dapat 6. Okay, kita ada bilangan yang berbeza kat sini. Let's see kita yang betul sebenarnya berapa. Okay, mungkin saya pun tertinggal. So let me know kalau kamu ada apa-apa yang lebih daripada saya. Alright, so sebab saya nak check apa yang kamu ada tu betul atau tak. Okay, so bagi tahu kalau lain daripada saya. So C5H10O kalau kamu tengok kat situ, obviously kita ada kehadiran double bond. So oksigen kamu sebenarnya adalah double bond O kat sini sebab bilangan hidrogen kamu tak cukup kalau kamu perasan. Okay, so dia mesti adalah kehadiran double bond O. Therefore, the first one bila dia ada kehadiran double bond O, saya akan ada structure pertama saya Roman 1. Asyik Roman 1 je bila nak pandai. Tu asyik A je bila nak pandai kan, P. Alright, yalah asyik ABC bila nak sampai Z. So P, kita mula dengan P. So P kat sini, structure pertama saya akan ada 5 carbon dan saya nak double bond O saya duduk carbon pertama. Kamu akan perasan, kamu akan start nampak saya banyak guna bentuk condense. Saya banyak tulis dalam bentuk macam ni. Okay? Kalau kamu tak selesa, kamu boleh expandkan dia. Tak ada masalah. Cuma saya nak kamu nampak cara ni, saya nak kamu biasakan diri dengan cara ni. Saya nak kalau boleh, kalau kamu mampu tulis cara ni sebab dia jimat masa. Okay? So that is my P, structure nombor 1. Semua ada, saya rasa yang ni structure nombor 1 semua orang. Betul? Okay?
P, Q. Untuk Q, saya suka bergerak dulu kepada chain isomer. Saya suka pendekkan dulu rantai tu. So daripada 5 carbon, saya akan gerak jadi 4 carbon. Saya akan gerak jadi 4 carbon, double bond OH kekal. So habis rantai, daripada 5 jadi 4, dah settle. So daripada 5, 4 saya nak cuba bergerak kepada 3. So kita tengok. Boleh tak bergerak kepada 3? So kalau saya bergerak kepada 3, double bond OH kekal, saya ada 5 carbon, saya tinggal 2 lagi. Bolehlah sebab saya boleh letak pada carbon yang sama itu. Saya boleh letak pada carbon yang sama ini. CH3, CH3. Dan saya lengkapkan dia. So rantai paling panjang saya bergerak daripada 5 carbon kepada 4 carbon kepada 3 carbon. Setuju? Ada yang ni semua? Tanda pada kertas kamu sebab saya mungkin flow saya lain dengan flow kamu. So tanda, yang ni teacher dah ada, yang ni saya dah ada, yang ni teacher dah ada, saya dah ada. Supaya hujung nanti kita nampak yang mana yang kamu ada, saya tak ada. Okay? So, that is my chain isomer. Kita selesai dengan chain isomer. So, saya bergerak pula kepada position. So, PQRS. Saya bergerak kepada position. So, position saya untuk P kat sini tak ada substituent. Tak ada substituent, so tak adalah positionnya. Betul, tak ada substituent, saya tak boleh nak ubah apalah. Untuk Q, saya boleh ubah. Sebab apa saya boleh ubah? Saya nak dapat nombor paling rendah tu untuk C double bond O. So C double bond O duduk tepi, dia mesti nombor 1 lah supaya nombor dia paling rendah. 1, 2, 3, 4. CH3 teacher duduk pada carbon nombor 3. And obviously, kalau kamu perasan, 1, 2 dah kosong. Baru 3 ada CH3. So CH3 position boleh ubah. Position CH3 boleh ubah. Saya boleh ada CH3, C, pegang H tadi, CH3 bawah saya pindahkan dia, duduk kat sebelah. C double bond O tak ubah tempat. Ingat sekarang kita nak buat position, so C double bond O kita still kena duduk kat tepi sebab dia aldehyde. Jangan ubah dulu. Rantai masih 4 carbon. Alright, rantai masih 4 carbon. Kedudukan CH3 berubah sayang. Kedudukan CH3 daripada carbon nombor 3 sekarang duduk pada carbon nombor 2 position. Nampak? Ada? Alright? Ada. Okay, good. Next. Untuk T pula, untuk yang bawah, kita tengok yang bawah. Yang bawah, obviously, nombor 1 mesti dia lah aldehyde kan? Si double bond O mesti dapat nombor terendah. 1, 2, 3. Boleh ada position? CH3 boleh ubah tempat? Nadira kata tak. Fatin? Tak boleh. Salsabila? Boleh. Azim kata tak. Alright, tak boleh. Sebab apa? Sebab saya hanya ada 1 carbon tengah. Perasan tak? C double bond O ni memang tak boleh pegang apa dah. C double bond O ni sebab dia dah penuh dah. Betul? Alright. Tapi saya ada carbon tengah ni 1 dan carbon tepi je. Dan carbon tengah tu 1 je. Seorang je nak ubah pergi mana lagi. Duduk kat dia lah. Kalau ubah pergi tepi dia jadi rantai panjang lah. Betul? Kalau ubah pergi tepi dia jadi rantai panjang bukan dia dah. Alright. So tak ada positional isomer juga. So settle. Kita dah habis chain, kita dah habis position, kita bergerak kepada functional isomer. Functional isomer yang saya ada functional group yang teacher ada hari ni sekarang kat depan, semua adalah aldehyde. Alright, semua adalah aldehyde. Dan functional isomer, functional group isomer untuk aldehyde adalah Yasmin? Yasmin? Saya tak boleh tak dengar suara apa, saya malam tak boleh tidur. Yasmin? Tak
Tak nak cakap dengan saya. Soleha? Ya, Miss. Alright. Untuk aldehyde, siapa Saya ada medium. isomer dia? Keton. Ketone. Thank you. So ketone means kita akan ubah kedudukan double bond O kat sini. So let's draw our first ketone. First ketone saya masih nak kekalkan CH3 saya ataupun saya nak kekalkan 5 carbon saya rantai paling panjang. Ketone saya ubah tempat daripada carbon pertama tadi, saya berubah ke carbon tengah. So that is my ketone pertama yang kamu ada. Alright, ketone pertama kita. So ketone pertama, settle. Soalan saya, straight chain 5 carbon, boleh tak ubah lagi double bond O? Boleh tak ubah double bond O duduk carbon? Boleh. Azim kata boleh, Izzul kata boleh. So let's say you saya. So kita ubah lagi duduk pada carbon satu lagi. So saya bergerak, masih 5 carbon straight chain. 1, 2, 3, 4, 5. So saya bergerak daripada carbon nombor 2 double bond O ke carbon nombor 3 double bond O. Nampak? Lagi, soalan saya, boleh tak saya gerak lagi? Boleh tak gerak lagi? Tak boleh. Boleh tak struktur saya macam ni? V saya betul ke? One? Tak sama tapi sama macam S. Nadira kata sama. Sama dengan siapa Nadira? Sama macam T tu. Sama macam T tu. Cuma kita kira dari mana? Cuma dia kira daripada kiri ke kanan. Kiri. Kita kira terbalik. Tertinggal. Alright. Kita kira terbalik. So, V dengan T kamu sebenarnya sama sekarang untuk siapa yang tak perasan. Sebab double bond O kamu sekarang duduk pada carbon nombor 2 juga. So, bila saya pindah tempat, berhati-hati weh. Bukan boleh pindah semua carbon. Tak. Kamu kena kira juga. Alright, kamu kena kira juga. So, V dengan T sama. Bila V dengan T sama, tak boleh lah. Alright, dia bukan isomer lain lah. Dia bukan susunan lain. So, V tak payah. Dengan kata lain, double bond O dah tak boleh ubah tempat. Untuk 5 carbon. So, kalau 5 carbon dah tak boleh ubah tempat, saya pendekkan jadi 4 carbon. Pindah, double bond O duduk sini. Baru 4 carbon, ada satu lagi. Carbon tepi memang tak boleh pegang dah lah. Sebab carbon tepi nanti pegang jadi 5 balik. So, carbon tepi dah tak boleh pegang. Carbon yang pegang double bond O ni dah cukup 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. So, tak ada pilihan lain pun. Carbon satu lagi mesti duduk sini. Alright, so saya bergerak daripada 5 carbon tadi. Sekarang carbon saya 4. Double bond O masih duduk tengah. Double bond O masih duduk tengah. Dan rasa-rasa untuk soalan V saya, untuk struktur V saya kira dari kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Ataupun macam ni, double bond O kamu patut dapat nombor 2 ke nombor 3? 2. Fatin kata 2, Nadira kata 2. Okay, dia patut dapat nombor 2. So, dia akan dapat 1, 2, 3, 4. Saya ada 2 substituent. Saya ada double bond O sebagai substituent. Saya ada CH3 sebagai substituent. Siapa kena dapat nombor paling rendah? Functional group. Functional group kena dapat nombor yang lagi rendah, yang paling rendah. Kena bagi pada C double bond O. Boleh? Okay, kalau boleh. STUVW. W tiba-tiba main balik sini. Tak buat, apa nampak Boleh tak like this? Banyak boleh tak? Apa dengar je lah boleh tak tu. Boleh tak like this? Adakah W saya betul? Sama dengan V. Betul tapi sama. Sama dengan V. Alright, sama dengan V. Kamu akan perasan dia sebenarnya sama dengan V.
Cuma kita kira di satu lagi side. Okay, so that is your 2. Weh, belah ni sekarang kiri ke kanan kamu? Kiri. Kamu nampak yang ni kiri ke kanan? Kiri. 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 Okay. Alright. So, kita akan kira daripada kiri pula. Kita akan kira daripada kiri pula 1, 2, 3, 4. Supaya double bond O masih dapat nombor paling rendah. So, W dengan V kamu sebenarnya adalah sama. Cuma kamu kira daripada bahagian yang berbeza. Senang. Settle. Okay. Dah settle 4 carbon. Dah settle 4 carbon untuk ketone. Kita nak cuba untuk 3 carbon ketone. Kalau 3 carbon ketone, double bond O masih kena duduk tengah lah. Saya ada 1 carbon lagi. Alright, saya ada 2 carbon lagi. 2 carbon lagi tu sepatutnya kena duduk carbon tengah lah. Tapi carbon tengah kamu dah penuh. Betul? So 2 carbon lagi kena duduklah balik kat tepi. Dan bila duduk balik kat tepi, sama dengan siapa? Nampak? Okay. So boleh tak pendekkan lagi daripada 4 carbon ke 3 carbon? Tak boleh. Alright, tak boleh. Sebab kamu dah tak ada tempat nak letak 2 carbon tu. 2 carbon tu lalas kau hang kena letak kat tepi juga. So bila letak kat tepi juga dapat balik 5 carbon. Okay. So tak boleh. 3 carbon dah tak wujud untuk soalan ni. Dan bila dah tak wujud, so yang ni lah yang kita ada. Kita dah settle chain isomer diorang. Kita dah settle positional isomer diorang. Kita dah settle functional group isomer diorang. So 7 yang Nadira dapat. Betul ke? Betul. Good. Alright, good. Soalan exam boleh keluar ya sampai 7 macam ni. 1 dapat berapa? Wan dapat berapa Irfan Sat? 7. 7, okay. Irfan, soalan tadi? Miss, kalau contoh dalam exam, kita lukis je semua yang kita dapat walaupun sama, dia kalau lebih, tak apa macam tu. Kita biasa akan ambil first 7 tu. Oh, okay. So kalau kamu Dia tanya tak boleh saya, lah kena, ya. Dia, okay. ya. Biasanya kalau mengikut pengalaman dia akan ambil first 7 tu. So kalau dalam first 7 tu ada yang repeat, memang kita tak ambil lah. Alright, kita akan tak bagi markah lah. Tak salah. Katakan dalam first 7 tu ada 2 repeat. So 5 lagi tu betul kan? So 5 tu akan dapat markah. Cuma tak dapat markah penuh lah. Sebab tu saya cakap lepas kamu lukis every time tu, lepas kamu lukis, check balik nombor tu. So nombor-nombor yang saya letak ni, yang saya ajar tulis nombor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu, tulis nombor-nombor kecil tu, conteng kat bawah. Alright, guna pensel conteng kat bawah, tak ada masalah. Tak payah imagine pun, tak payah kira dalam hati, kira atas tu. Okay? Alright? So that is the 7 isomer yang akan keluar. Azim tak tahu siapa tanya hari tu, macam mana kita nak tahu dia sebenarnya ada berapa all possible. Bila soalan kata all possible, macam mana saya nak tahu dia ada berapa? Senang, tengok markah. Alright, tengok markah. Sebab soalan ni tak habis lagi. Soalan ni akan tanya lagi chain isomer, siapa? Alright. Soalan akan tanya lagi positional isomer, siapa? Okay. Dan juga functional group isomer, siapa? And obviously, setiap satu yang dia tanya ni sekarang 1 markah lah. So bawah ni dah 3 markah. So kalau soalan ni sekarang dia bagi tahu, okay, draw all the possible isomer and also state the chain isomer, positional isomer, functional group isomer, dan dia kata 10 markah. So bawah ni sekarang 3 markah. Betul? Bawah ni 3 markah. So atas lagi 7 markah. So kamu at least kena ada 7. Alright? Kamu hanya boleh ada lebih, tak boleh ada kurang. Sebab kadang-kadang dia akan wujud keadaan bukan 1 tu 1 markah. Katakan kalau ada 7 betul, 6 markah. Dia kadang-kadang wujud keadaan macam ni. Sebab dia nak yang hujung 2 tu adalah 2 betul, 1 markah. Boleh jadi. Dengan kata lain, kalau dia adalah 7 markah,
Alright, 7 markah untuk lukisan struktur kamu minimum kena ada 7. Kalau tiba-tiba kamu rasa kamu ada 8 pun mungkin betul 8 tu. Okay, tak ada masalah. So kalau dia kata 6 markah, bermakna at least kena ada 6 struktur lah. Kalau benda tu 5 markah, benda tu kena at least ada 5 struktur lah. Nampak? Okay, so all possible, the so-called all possible isomer tu, dia bukan tak ada hints langsung berapa. Dia ada. Tengok kat markah bawah tu. Alright? Senang. Tu cara dia. Okay? So Irfan jangan lukis semua yang kamu rasa betul ke salah saya lukis je. Tak ada. Kita memang tak check semua. Okay? Kita akan check 7. Kalau skema tu kata 7, kita akan check 7 yang kat depan je. Untuk semua pun samalah. Jangan saya faham apa yang kamu fikir dalam hati. Saya lukis lah kalau saya tak confident. Betul tak? Alright. Lepas tu Ya, ada orang tu pilih. Oh memang tidak lah. Kalau macam tu, jenuh lah. Baik Han Salin jenuh tak dalam tu semua. Okay, memang tak lah. Okay, tak. Lagi? Soalan? Boleh lukis ke semua ni? Azim dapat 5 je Azim. 2 lagi yang mana Azim tak dapat? Satu tu salah lukis. Okay, lepas tu Yang lagi. 4 je yang betul. Saya tak ada yang R, U, V. Okay. Dia boleh pindah tempat lagi. Okay. Alright. Untuk chain isomer kat sini. Guna jawapan depan saya guna PQRU, saya guna jawapan depan saya. Siapa pasangan chain isomer yang kita boleh ada? Pasangan pertama. Nick Azalina. Nick. Nick ada ke tak ada tu? Syakira? Yes, madam. Chain isomer? PQR. Chain isomer patut sepasang je lah. Oh ya. So, sepasang tu 2 je, tak payah bagi sampai 3. Siapa? P dengan Q. P and Q. Satu markah dah. Nampak? Alright, senang. Next, positional isomer. Dan orang yang mendapat hadiah ini adalah Hazwani. R dengan S. Hazwani kata R dengan S. Betul? T. R dengan S. R dengan, apa tu? R dengan T. S dengan T. S dengan T. S dengan T bukan positional. R dengan T pun bukan positional. Positional. Lagi, tengok lagi. Positional. Wani? Bila S. dalam positional, functional group tak boleh ubah tak? Functional group pula. Homologous series dengan functional group tak boleh ubah. So S. Sorry? S. Kuat sikit. S. S dengan siapa? Dia tak boleh. S betul. S dengan siapa? Isomer kena 2 orang weh. Wani? Set madam. S dengan R bukan kan? Bukan. Oh, ada dalam internet. Oh, tak nak nanya jugalah. Jadi connecting. Sabuk. Basit tengah baca pantun ke puisi ke apa tu
Apa boleh balik nanti bila saya dah upload kat YouTube, apa boleh record benda tu jadikan ringtone. Alright, Wani, last teka pula jawapan. T bukan. P tu adalah chain. Alright, S dengan P adalah chain. Rantai dia berubah daripada 5 carbon jadi 4 carbon. Tu adalah chain. Tadi Wani kata S dengan R pun adalah chain sebab daripada 4 carbon jadi 3 carbon. Bila dia position, rantai kena sama panjang. Bila Wani nak cari jawapan senang je. Wani kata S. Okey, saya dah kata dah S betul. S dengan siapa? Pilih yang pegang 4 carbon juga Wani. Alright, S pegang 4 carbon panjang. So pilihlah yang 4 carbon. So kamu nampaklah CH3 ni duduk pada carbon nombor 2, CH3 ni duduk pada carbon nombor 3. Yang tu position lah, position siapa berubah? Position S dengan position CH3 berubah dengan Q. So S dengan Q adalah jawapan. Alright, kadang-kadang bila saya ajar isomer, saya selalu pesan kat budak, jangan hanya hafal apa yang diorang berbeza. Apa yang diorang berbeza tu hang tak payah hafal pun, hang tengok nama pun hang tahu. Chain isomer, chain lah ubah. Positional isomer, position ubah. Kena ingat apa yang sama. Bila kamu kata chain isomer bermakna functional group kena sama, substituent kena sama. Betul? So, chain sahaja yang berubah. So, pilih rantai mana yang pendek. Tapi kalau dalam positional isomer, rantai kena sama. So, compare lah dengan hanya yang rantai sama. Okay? So, S dengan Q adalah yang positional isomer. Functional group isomer yang paling senang. Alright, yang paling senang. Tak nak basit lagi, dia marah kat aku. Alright, nak tanya sekarang, Alif ada kah? Alif ada duduk dengan siapa-siapa kah? Basit, Alif ada dengan hang? Ke hang duduk seorang lagi? Alif ada. Alif, functional group isomer. Alif? Yang ni paling senang weh. Kata Alif ada. Tipu. Alright, anybody from the floor? Soalan senang. Functional group isomer, pasangan? S dan T. S dan T, alright. Azim kata S dan T. Boleh. Dia sebenarnya daripada P sampai S, P, Q, R, S, mana-mana satu dengan mana-mana satu T, U, V pun boleh. Okay. Nak senang, kita still pilih rantai yang sama panjang tapi hanya ubah functional group. Contoh macam P dengan T pun boleh. Alright. P dengan T rantai sama panjang. Tapi hanya ubah C double bond O duduk tepi dengan C double bond O duduk tengah. Pun boleh. Tapi Azim bagi tahu S dengan T pun saya terima. Janji dia adalah aldehyde, dia adalah ketone. Okay? Boleh. Tak ada masalah. Dan jawapan yang saya bagi sekarang bukan hanya satu pilihan. Chain isomer saya selain daripada P dan Q, chain isomer saya boleh P and R. Chain isomer saya boleh Q and R. Tak ada masalah. Alright. Chain isomer boleh pada ketone, chain isomer saya boleh adalah T and V. Chain isomer teacher boleh adalah U and V. So dia tak ada jawapan yang tepat kat sini. Alright, dia ada banyak jawapan, especially bila dia melibatkan banyak isomer. Dia boleh ada banyak jawapan. Okay, boleh. Alright, soalan setakat ni? Jadi dia kena tulis satu je lah pasangan. Tulis satu je. Hampa ni kadang-kadang orang minta satu je, hampa satu je. Kalau orang minta satu, kita bagi satu. Jangan bagi banyak. Bazir masa yang nak tulis banyak tu, pergi jawab soalan lain, dapat makan lain. Okay, satu je. Thank you Azim. Satu je. Saya bagi pilihan jawapan sebab saya nak kamu nampak sebenarnya chain isomer dia ada je macam-macam yang lain. Alright? Okay. Alright. Soalan lagi?
Alif, mana kerja kamu? Tunjuk Sat. Dekat. Basit punya. Kosong je Basit. Oh, tulis dengan pensel. Okay. Alright. So, kat sini. That is one of the question. Kat sini saya ada soalan lain. Soal saya nak tanya, C4H10O kamu dapat berapa? Yang ni ada dalam video Madam kan? Betul. C5H10, yang ni kalau hang salah aku ketuk kepala hang. C5H10? Fatin dapat 6. Azim dapat 8. Lagi? Lagi Azim sekarang paling banyak 8. Ada orang lagi dapat lagi banyak? Tak ada? Tak ada? Alright, let's see. Just very quickly. C5H10 over here. Last untuk hari ini. Kehadiran C5H10 adalah CnH2n. Obviously kehadiran alkene kamu. So, saya masih ada, kita mula pula dengan M. Alright, belajar alfabet banyak sikit nampak. Letak .abc tak berhenti. Alright, so saya mula dengan M kat sini. Just very quickly kita go through. Pilihan jawapan yang saya ada. Kalau saya ada salah apa-apa boleh bagi tahu lah. Okay. Alright, check dengan jawapan kamu. Rantai saya nak makin pendek. So kalau makin pendek boleh tak? Boleh kot. Tak boleh. So tak boleh 3 carbon, 4 je. Okay, 4 je. So chain dah habis, kita tukar position pula. Okay. P kita boleh ubah position lagi. Check jawapan kamu. Okay. Okay, satu lagi. Dua. Alright, ni yang semua yang pegang double bond. Yang pegang double bond sahaja ada 5. Alright, yang pegang double bond sahaja ada 5. Okay. Sebelum saya masuk kepada yang pegang cycloalkane, untuk N dengan Q. Untuk N dengan Q, kita nak tengok yang tu. N dengan Q adalah teacher ubah kedudukan CH3. Teacher ubah kedudukan CH3. Okay. So CH3 saya tadi duduk pada carbon nombor 3. CH3 saya duduk carbon nombor 2 sekarang. Alright, diorang adalah positional isomer. N dengan Q sebenarnya adalah positional isomer. Walaupun double bond tak ubah tempat. Alright, walaupun double bond tak ubah tempat, tapi sebab CH3 kita ubah tempat, duduk nombor 3, duduk nombor 2. Okay, CH3 saya ubah tempat. So CH3 yang akan jadi the position right now. Okay. Next. Kita jadikan dia cyclo. Cyclo pertama 5 carbon. Cyclo kedua
4 carbon with a CH3. Cyclo ketiga, 3 carbon with CH2, CH3. Alright. Ada lagi? Madam, Ya. kalau kita letak kat setiap bucu, dua bucu tu CH3 dengan CH3. Boleh. And the last one adalah segitiga with CH3, CH3. Perfect. So total ada 9. Okay. Kena belajar susun, lukis semua. Okay, kena belajar susun dan lukis semua. Okay, untuk memang nak habis awal sikit hari ni sebab ada kerja. So untuk yang nak hantar minggu ni, saya nak soalan ni. Saya nak soalan 7 ni. Okay, soalan 7 ni ada 3, A, B, C. Saya nak bagi satu lagi sebagai your extra. Satu lagi sebagai extra kamu adalah alright, 4 ni saya nak saya tak nak hantar 3 je kat saya. Saya nak semua dan jawab soalan dia masih sama, soalan dia masih adalah all possible. Okay. Rasa identify sekali. Sorry? Kena identify sekali tu. Ya, kena soalan penuh setakat identify. Kalau hang dah boleh lukis tu identify tu 5 saat boleh set. Alright. Identify sekali lah sayang. Okay. So saya nak semua ni sebab saya bagi satu je soalan extra. So saya nak hari ni hari Khamis mesti habiskan awal kan. Sebab saya ada sejam lagi. Kelas saya sampai pukul 11. So siapkan yang ni saya nak sebelum pukul 2. Yang ni takkan sejam tak siap. Alright. Okay, sebelum pukul 2 boleh? Madam. Ya. Yang tadi kalau ada kurang apa tu kena tambah. Of course. Kena pergi balik semua. Bila saya dah bincang, soalan yang saya dah bincang tu, hang patut bagi yang lengkap lah kat saya. Alright, yang kamu dah lukis dan tiba-tiba tadi bila saya ajar tu kamu perasan, boleh susun macam ni rupanya. Alright, hang yang dah buat tu hang tengok balik lah. Hang jangan hantar apa yang hang dah buat sekarang kat saya. Hang hantar yang betul balik lah. Okay, saya ada sejam lagi kelas saya. So saya tinggal satu soalan yang ni untuk kamu. So cuba buat dan sama identify dan saya nak hantar kat Google Classroom sebelum pukul 2. Saya dah bagi sampai masa sebelum pukul 2 weh. Habis sat lagi boleh hantar terus. Okay, ramai sangat hantar. Kadang-kadang kamu suka hantar kerja lambat. Last minute pun nak hantar. Padahal dah siap awal lah. Okay, so saya ada kerja. So saya nak tinggalkan kamu lah. Any question? Boleh? Alright. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp. So I'll see you then have a good day.